Halim. Jauh dari Abdul Halim. Untuk Hidayat ketika ini mencari Rufino Sugavia. Tandukan dilakukan oleh Pak Tesu. Brandon Gunn. Terlalu jauh pula dari untuk Sandro da Silva. Atalinas. Terus lakukan antara jauh. Tidak tepat Prabhakaran di bawah ketika ini. Ada menarik berlaku di situ. Dan Randi terus dilayangkan kad kuning kerana menarik Syami Safari. Kuning pertama untuk perlawanan pada malam ini dikutip oleh Randi, pemain pertahanan kanan Sabah. Ya, di sini kita lihat bagaimana Randi cuba untuk menarik Syami Safari itu sebentar tadi, dan beliau diberikan layanan kad kuning sebentar tadi oleh pengadil perlawanan. Dan sekiranya Syami Safari berjaya melepasi pertahanan ataupun melepasi perangkap tadi, mungkin beliau boleh melakukan sesuatu. Sandro da Silva. Sepakatnya tidak begitu kemas. Citembi cari Azizan, namun dipintas dengan baik oleh Abdul Halim. Prabhakaran dengan untuk Rufino. Syami sekali lagi. Akan baik Brandon Gunn. Langkahnya mudah dibaca sebenarnya. Citembi untuk Sabah melakukan serangan ketika ini. 4 pemain Sabah sudah pun naik ke atas. Belakang untuk Umareng. Sedikit lemah, berjaya dipintas oleh Prabhakaran. Sekadar lontaran ke dalam untuk Sabah. Prabhakaran beraksi di bawah ketika ini. Lebih banyak di bahagian bawah. Umareng. Hantar ke tengah untuk Azizan. Dalam mencari Citembi. Dikaus oleh Umareng. Randi. Hantaran jauh dari Randi. Khairul Hasan mudah untuk melakukan tangkapan yang kemas. Jadi cabar sebenarnya oleh Kasih Genaboyo. Ini Selangor melakukan serangan balas. Fidayo. Brandon sudah pun naik ke atas. Belakang kepada Brandon baik. Namun Azizan sekali lagi berjaya menghalang Brandon. Hari ini sepakat penjuru berjaya dimiliki oleh Selangor. Sepakat penjuru yang lebih pantas diambil. Fidayo, peluang Fidayo. Takkanlah tiang. Masih lagi peluang untuk Syami Safari dan juga Sugavia. Berpeluang di situ untuk melakukan turning Syami Safari. Namun sepakannya agak liar hantaran cuba dilakukannya mencari Fidayo. Agak kecewa Fidayo sebentar tadi. Peluang kemasan untuk Selangor. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu tendangan yang begitu cantik dilakukan oleh Fidayo, tetapi kita lihat bagaimana pertahanan pasukan Sabah. Tiada seorang pemain pun yang cuba untuk memberi asakan, dan di sini kita lihat bagaimana Fidayo berjaya melepaskan satu rembatan kaki kiri, tetapi sayangnya palang menyelamatkan pintu gol pasukan Sabah. Ini antara salah satu cubaan yang cukup baik dimiliki oleh Selangor di separuh masa yang kedua ini. Di Sabah mengatur gerak. Azizan dijatuhkan oleh Halim. Kad kuning dilayangkan kepada Halim. Jadi kad kuning yang kedua dilayangkan oleh pengadil. Selepas Sabah, pemain Sabah dan ketika ini pemain Selangor, Abdul Halim melayangkan kad kuning. Sebagai tandukan cuba dilakukan, tidak menjadi. Brandon Gunn buka untuk Rufino. Jadi pintas oleh Pak Tesu. Rawinson cari Citembi. Masih lagi Citembi. Cuba dihalang oleh Abdul Halim. Halim perlu lebih berhati-hati. Dia sudah pun dilayangkan kad kuning. Dan Regan dipersalahkan. Akan percuma untuk Sabah. Dennis dijatuhkan sebentar tadi. Pemain import yang berasal dari Thailand. Berusia 29 tahun. Petro Citembi meninggalkan Azizan untuk mengambil sepakan ini. Azizan Nordin baru berusia 26 tahun. Dan memastikan satu gol setakat ini. Dari Azizan, Fafus tiada rakan yang menanti.
Sudah beberapa kali nampaknya Rudi sepakan percuma daripada Sabah agak dipersia-siakan. Begitu banyak sebenarnya. Ya, memang betul. Kalau kita lihat di separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua, antara yang begitu orang kata tiada pemain yang membuat orang kata asakan, kerana ini adalah sepakan bebas, dan saya rasa pemain-pemain pasukan Sabah perlu lebih fokus untuk menghantar di dalam kotak penalti, membolehkan pemain-pemain lain untuk cuba untuk menyambut antara itu. Tapi sayangnya teknik yang pemain pasukan Sabah lakukan itu tadi tidaklah begitu baik untuk menghantar bahagian kotak penalti pasukan Selangor. Halim untuk Safwan, cuba mencari Rufino dan juga Syami Safari ketika ini. Jadi rampas Halim, dan Halim dijatuhkan oleh Dennis. Nicholas Wirat, Hidayo turun ke bawah sedikit ke bahagian tengah untuk mendapatkan bola. Dan Regan untuk Safwan. Kadang ketika ini Selangor mengawal sepenuhnya pergerakan bola. Rufino cari Syami Safari, berjaya lepas Syami, namun dia dipintas oleh Pak Tesu. Lepas Ginaboyo. Baik untuk Sandro, peluang untuk Sandro. Terbiar sedikit pertahanan Sabah untuk sekadar sepakan penjuru buat Selangor. Peluang yang cukup terbuka sebenarnya dimiliki oleh Sandro. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu tendangan yang begitu baik dilakukan oleh Sandro, tetapi sayangnya berjaya dihalang oleh ketua pasukan Sabah, Wilson sebentar tadi. Bahkan penjuru tandukan menjadi dilakukan, namun tidak tepat. Bahkan gol terus untuk Sabah. Nicholas Wirat. Nampaknya Selangor sudah pun melakukan pertukaran yang pertama. Syazwan Zainon akan masuk. Jadi adakah Rufino yang akan dikeluarkan? Dari Rufino Segovia dikeluarkan untuk digantikan dengan Syazwan Zainon. Jadi Rudi, mungkin ada pertukaran formasi akan dilakukan oleh Bisa Tenadan untuk bagi permainan ketika ini di separuh masa kedua. Ya, sudah semestinya mungkin ada pertukaran formasi, dan kita boleh lihat Syazwan menggantikan Rufino. Mungkin kalau kita lihat Rufino tidaklah begitu baik di dalam perlawanan malam ini, dan saya rasa pemain ini perlu diberikan rehat secukupnya, kerana kalau kita lihat persembahan beliau yang beliau lakukan pada malam ini tidaklah begitu baik untuk membantu pasukan Selangor menjadikan gol. Dan saya rasa kalau kita lihat pemain-pemain pasukan Selangor, kelemahan yang ada pada pemain-pemain pasukan Selangor sekarang ini ketika mereka membuat attacking di situ. Sambil itu Selangor berpeluang menerusi antara Fidayo, namun berjaya dipintas Syazwan Zainon sebentar tadi. Tuhan dari Syazwan ketika ini cuba melepasi Randi, namun dia yang dipersalahkan. Ya, kalau kita lihat pasukan Selangor, mereka perlu lebih perkemaskan di bahagian serangan, kerana kita lihat last passes yang mereka lakukan tidaklah begitu tepat untuk mereka menjemakan gol. Kerana kita lihat banyak hantaran-hantaran yang mereka lakukan tidaklah begitu tepat. Ini yang perlu diperbaiki oleh pemain-pemain pasukan Selangor. Jauh dari Wad Nazrai. Cuba untuk mencari Ginaboyo. Halim di sebelah kanan sudah pun membuka Syami Safari dan juga Brandon. Keswirat untuk Syami pada Brandon. Lakukan baik mencari Syami Safari. Berjaya Syami untuk melakukan satu comeback. Peluang kali ini untuk Sandro. Berjaya sekali lagi ditampan. Dan Sitembi. Peluang Abdul Halim. Tekan palang. Dua kali sudah percubaan dari Selangor dinafikan oleh palang gol. Kali ini dari Halim. Dari jarak 30 meter sepakannya dinafikan oleh palang gol.
...60 minit permainan di Stadium Lika untuk aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020. Pada minggu yang ke-6 di antara Sabah menentang Selangor. Kedudukan masih lagi 0-0. Namun Selangor banyak berencana gerakan. Tolakan mencari Syaitan Zainon tidak kemas. Ini perlawanan minggu kedua selepas Liga bersambung semula untuk beraksi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pastikan anda stay safe, sentiasa jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dengan betul dan patuhi SOP. Kita bebas dari jangkitan COVID-19. Syazwan untuk Ifidayo. Syazwan adalah kawasan penalti. Syazwan sedikit lewat untuk melakukan cutback. Nampaknya Ruby sejak kemasukan Syazwan, serangan Selangor lebih banyak di sebelah kiri. Ya, saya setuju. Kerana kalau kita lihat dengan kemasukan Syaitan Zainon di sebelah kiri, banyak impak yang beliau lakukan buat sementara waktu ini, dan saya rasa pemain pasukan Selangor lebih banyak mereka mengasak di bahagian kiri dan kanan untuk menembusi pertahanan pasukan Sabah. Azizan antaranya menjadi patakan oleh Alim. Azwan balik mencari Alim untuk Sandro, namun berjaya diselamatkan oleh Randi. Peluang Sabah ketika ini. Azizan dia ditasi oleh Sandro ketika ini. Brandon Gunn untuk Selangor melakukan serangan. Syami Safari. Ifidayo sudah berada dalam kawasan penalti daripada Syami, namun dia dihalang di situ. Sepakan percuma untuk Selangor. Zubir Azmi dipersalahkan. Ada sakat dilakukannya ke atas Syami Safari. Ya, di sini kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Zubir ke atas Syami Safari sebentar tadi, membolehkan pasukan Selangor mendapatkan sepakan percuma. Dan ini bagi saya peluang kemasan untuk pasukan Selangor untuk mencarikan gol pertama pada perlawanan malam ini melalui sepakan percuma ini. Mengharapkan pemain-pemain pasukan Selangor dapat menepa ataupun pergi ke arah bola untuk menanduk ataupun melakukan salah satu jaringan. 6 pemain Selangor menanti dalam kawasan penalti. Menanti sepakan percuma dari Sandro. Dari Sandro rendah. Sepi cuba dilakukan mencari Brandon, namun berjaya dipintas Sitembi ketika ini. Sabah cuba untuk mengatur gerak. Serangan balas dari Sabah dipatahkan oleh Halim. Tekan pandang yang sikit lecah memperlahankan tolakan bola rendah sebenarnya. Halim ya pastinya menyedari perlunya kawalan yang kemas dilakukannya di bahagian tengah untuk membolehkan Brandon dan Sandro bergerak bebas melakukan tolakan kepada Ifidayo. Ingkas Wirat pada Ifidayo membuka cantik. Peluang kali ini untuk Safwan Barudin mencari ruang. Syazwan Zainon melakukan turning. Brandon Gunn dalam kawasan penalti. Dia diasak oleh dua pemain. Selangor masih lagi mengawal permainan. Syami Safari, Nicholas Wirat. Khairul Azhan tidak banyak diuji di separuh masa yang kedua ini. Sandro untuk Syazwan Zainon. Masih lagi Syazwan untuk Safwan Barudin. Masih lagi Safwan mencari ruang untuk Brandon Gunn. Sedikit tinggi melewati palang gol. Satu percubaan yang cukup baik dilakukan oleh Brandon Gunn, namun gagal untuk tepat menuju ke sasaran. Ya, di sini kita boleh lihat bagaimana satu antara yang terbaik dilakukan oleh Safwan kepada Brandon Gunn, tetapi sayangnya rembatan yang dilakukan oleh Brandon Gunn sedikit tersasar di arah sebelah pintu kiri pasukan Sabah. Sabah melakukan pertukaran yang kedua, membawa masuk Rodelja Paunovic untuk menggantikan Altolinas. Paunovic merupakan penjaring gol pertama sewaktu Sabah menewaskan Falda 3-1 di Likas pada 7 Mac yang lalu.
Dua pertukaran yang cukup menarik. Diharapkan mampu menghasilkan sesuatu daripada Paunovic, pemain import dari Serbia ini. Ya, kita mengharapkan dengan kemasukan Paunovic dapat membantu di bahagian serangan pasukan Sabah kerana kita lihat tidak ada banyak gerakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah. Khususnya kerana kalau kita lihat penjaga gol pasukan Selangor, Kerazam itu tidak. Peluang kali ini untuk Paunovic. Cantik. Kemasukannya, sentuhan pertamanya terus berjaya menghasilkan jaringan untuk Sabah mendahului Selangor. Dan yang ke-65, siapa yang menyangka pemain yang dibawa masuk terus menghasilkan jaringan untuk Sabah mendahului. Ini jaringan peribadi kedua untuk Paunovic bagi Shambi Liga Super Malaysia 2020. Dia menghasilkan jaringan suatu perlawanan matchday yang kedua dan sekali lagi di matchday yang ke-6 dia meledak di Stadium Likas untuk Sabah mendahului ketika ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu antara yang begitu baik dilakukan oleh Bos Nenik kepada Paunovic dan kita lihat bagaimana Paunovic beliau dengan begitu tenang melepaskan satu rembatan kaki kanan menewaskan Khairul Azham sebentar tadi. Dan saya rasa apa yang saya katakan tadi, walaupun kita boleh lihat Khairul Azham begitu tidak diberi asakan, tetapi dengan kemasukan Paunovic tadi memberikan hasil kepada pasukan Sabah untuk menjadikan gol pada perlawanan malam ini. Jadi Wanzek masuk menggantikan Nicholas Wirat untuk aksi di separuh masa kedua ketika ini. Kedudukan Sabah 1, Selangor 0. Jaringan Paunovic untuk permainan ke-65 untuk Sabah. 1 gol di hadapan ketika ini. Nampaknya Rudi, pertukaran drastik terus dilakukan oleh Bisa Tianaden. Dia mengeluarkan Nicholas Wirat dan membawa masuk Wanzek Haikal. Jadi satu pertukaran yang cukup drastik ketika ini, mengeluarkan pemain pertahanan dan membawa masuk pemain sayap. Ya, sudah semestinya kerana pasukan Selangor sudah pun ketinggalan dan dengan kemasukan Wazek dapat beliau memberi impak di bahagian serangan kerana kita tahu pemain ini boleh melakukan hantaran lintam, boleh melakukan dribble ke atas pasukan lawan dan saya rasa sudah semestinya Bisa Tianaden memerlukan bahagian serangan ataupun kerana kita melihat bagaimana pasukan Selangor mereka mempunyai peluang tetapi mereka tidak menggunakan peluang itu walaupun sudah digagalkan dengan dua tendangan yang membolehkan terkena palang tadi. Apa yang menariknya Rudi adalah jika kedudukan ini kekal, Sabah yang ketika ini berada di kedudukan yang kelima, kedudukan yang ke-11 dengan 5 mata akan melonjak sekurang-kurangnya ke kedudukan yang keempat. Agak jauh kerana ketika ini tidaklah dibezakan dengan banyak mata dengan pasukan yang berada sehingga ke kedudukan yang keempat itu Kedah. Hanya 2 mata saja. Selangor teruslah melakukan serangan balas. Syazwan Zainal antara ketengah mencari Fidayo. Namun Pak Teso berjaya untuk melakukan dangan terlebih awal. Satu aksi yang baik sebenarnya bagi Sabah. Mereka tidak banyak mengasah di separuh masa yang kedua. Lebih banyak bertahan. Namun inilah apabila mereka bertahan dengan baik dan apabila mereka mendapat peluang untuk melakukan serangan, terus memanfaatkannya untuk jaringan gol yang pertama. Ini sepakan penjuru daripada Syazwan Zainal. Dikeluarkan oleh Genaboyo. Baik daripada Paunovic. Dia dikasari oleh 3 pemain Selangor. Terus mengalami kecederaan nampaknya Paunovic. Sepakan percuma untuk Sabah. Wan Azrai ke belakang tandukan antara Regan, namun bersalahkan ada tolakan dilakukannya ke atas Paunovic
Jadi sepakan percuma untuk Sabah ketika ini. Ini kedudukan yang cukup baik sebenarnya, Rudi. Peluang untuk Sabah memanfaatkan set piece ini untuk jaringan yang kedua. Ya, sudah semestinya ini adalah peluang untuk pasukan Sabah menambah jaringan gol kedua untuk pasukan Sabah sendiri. Dan seandainya Paunovic berjaya ataupun berjaya menghasilkan tendangan yang begitu baik, boleh dapat menjadikan gol kedua untuk pasukan Sabah. Main Selangor membuat benteng ketika ini. Razhan mengarahkan rakan-rakannya untuk mengemaskan benteng. Sepakan daripada Paunovic. Kali ini tinggi melewati palang gol. Regan. Di mana Paunovic terlepas sebentar tadi. Waktu yang cukup genting untuk Selangor ketika ini. Mereka menurunkan kesebelasan yang cukup ampuh sebenarnya. Namun di separuh masa kedua hanya satu serangan berjaya memanfaatkan jaringan untuk Sabah. Halim untuk Syahmi Safari. Wansek turun sedikit untuk mendapatkan bola. Halim. Rus. Zainon dan juga Syahmi Safari. Silakan untuk Ifidayo, peluang untuk Selangor ketika ini. Ifidayo mencari rakan. Wansek buka kepada Prabakaran. Antara dari Prabakaran mencari Ifidayo. Terlepas Wan Azrahi. Ifidayo. Sekali lagi skrip yang bersama berlaku kepada Wan Azrahi sewaktu menentang Terengganu. Kali ini menentang Selangor. Situasi yang bersama dan terus mengadakan jaringan untuk Selangor. Ifidayo memanfaatkan untuk jaringan pertama Selangor dan juga jaringan keempat pribadi untuk Ifidayo musim ini. Selangor hanya berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-72. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran lintang yang dilakukan oleh Prabakaran sebentar tadi yang cuba untuk mencari di mana kedudukan Ifidayo, dan di sini kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Prabakaran. Tiada pemain Selangor cuba untuk membuat asakan, tetapi pergelutan ataupun pelanggaran kedua pemain pasukan Sabah sebentar tadi yang membolehkan Ifidayo dengan mudah untuk menolak bola masuk ke dalam gol pasukan Sabah. Dan kalau kita lihat inilah yang tidak sepatutnya sebagai penjaga gol. Beliau seperti tidak dapat menangkap bola itu dengan begitu baik, dan saya rasa perlu ada communication di antara pemain pasukan Sabah sebentar tadi, dan saya rasa itulah jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Ifidayo untuk menewaskan pasukan Sabah tadi. Jadi mungkin terdapat pelanggaran di antara Wan Azrahi dan juga pemain pertahanan sebentar tadi, dan seperti anda katakan Rudi, aspek komunikasi itu cukup penting sebenarnya di bahagian pertahanan. Jika tidak sudah pasti kejadian sebentar tidak berlaku kepada barisan pertahanan Sabah, dan sekali lagi menyebabkan mereka terlepas peluang untuk mendahului sebenarnya dengan lama sebenarnya. Dan ketika ini boleh dikatakan Selangor akan bergembira dan akan kembali bangkit untuk menambah jaringan kemenangan sekurang-kurangnya, kerana pastinya gol penyamaan tadi terus menyemarakkan mereka. Ya, memang betul. Kalau kita lihat gol ini adalah memberikan sedikit motivasi untuk pemain-pemain pasukan Selangor. Kalau kita lihat pemain-pemain pasukan Selangor, mereka tidak jemu untuk membuat gerakan ataupun memberi tekanan kepada pertahanan pasukan Sabah. Kalau kita lihat pasukan Selangor sekarang, mereka menukar formasi dengan 4-5-1, meletakkan Ifidayo bersorangan. Kerana kita lihat pasukan Selangor masih lagi menggunakan pemain fresh leg di sebelah kiri dan kanan dengan adanya Wan Z dan juga Sanjuan Zainon. Jadi ini dah kedudukan sudah pun berubah di Stadium Likas. Menyaksikan Sabah 1, Selangor 1. Gol penyamaan Selangor dihasilkan oleh Ifidayo pada minit ke-72 sebentar tadi. Jadi kedudukan nampaknya kembali seimbang di Kota Kinabalu ini. Dengan pastinya Sabah akan terus mencari gol seterusnya. Kinabalu dijatuhkan oleh Terry Regan. Sudah 2 kali sebenarnya Terry Regan menghadiahkan sepakan percuma kepada Sabah di kedudukan yang hampir sama.
sepakan percuma yang cukup berbahaya kerana begitu hampir dengan kawasan penalti Selangor. Dan kali ini jika Paunovic ingin mengambilnya, dia perlu lebih memperkemaskan sepakannya. Kerana peluang sebegini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Kali ini 4-5 pemain Selangor membuat benteng. Dekat Naboyo akan mengambil sepakan ini. Daripada Naboyo terkena benteng. Terus Shitanbi melakukan hantaran. Cari Fapus. Peluang kali ini untuk Paunovic dalam kawasan penalti. Naboyo sepakannya. Sedikit tinggi, namun mungkin adakah sepakan percuma diberikan ataupun sepakan gol. Sepakan percuma berlaku kekasaran sebenarnya dalam kawasan penalti Selangor sebentar tadi. 75 minit permainan. Sementara itu dikabarkan di Stadium Sultan Ibrahim di Johor, perlawanan di antara Johor Darul Takzim dan juga Perak menyaksikan JDT sedang mendahului 4-0 di separuh masa yang kedua. Sambil itu Selangor mesti berandaikan peluang untuk berandai ketika ini cutback untuk Ifidayo terlepas. Berjaya disekat oleh pertahanan Sabah. Main mengalami kecederaan. Rawinson Batwil, kapten pasukan. Ya, di sini kita boleh lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Vendegan sebentar tadi, tapi sayangnya rembatan yang dilakukan oleh Ifadayo berjaya ditampan oleh Randy Barros sebentar tadi, dan saya rasa seandainya Ifadayo cuba untuk buat dummy kepada 1Z, sudah semestinya 1Z dengan mudah untuk melepaskan rembatan sebentar tadi, dan saya rasa komunikasi ini penting untuk kedua-dua pemain ini kerana seandainya Ifadayo melepaskan bola itu kepada 1Z, sudah semestinya 1Z dapat menolak bola itu dengan mudah. Jadi 4-0 di Stadium Sultan Ibrahim untuk aksi di separuh masa yang pertama di antara JDT dan Perak. Dan di Stadium Likas ini menyaksikan masih lagi satu sama untuk aksi yang sudah pun masuki minit yang ke-77 ketika ini. Antara jauh jadi Ifidayo. Kelang kabut sebentar tadi, namun berjaya dikeluarkan. Nabayo. Masih lagi Nabayo lepas. Tulakan Toshi Tembi. Peluang untuk Sabah antara mencari Paunovic. Dia tidak offside, namun tampanannya kurang kemas. Terlepas. Namun Sabah masih lagi mengawal permainan. Cari Chitembi. Cuba untuk melakukan hantaran. Mencuba melepasi Shazwan Zainal terlebih dahulu. Chitembi. Akannya mencari Dennis Bushaning tidak berhasil. Kini Selangor melakukan serangan melawan Zai Haikal. Dia dihalang oleh Randy. Ini Azizan. Akan Paunovic. Kembali untuk Randy. Baru masa pertama di Johor Bahru menyaksikan JDT mendahului 4-0 hasil jaringan Afiq Fazail dan 2 jaringan Gonzalo Cabrera serta 1 gol dari Ramadan Saifullah. Untuk separuh masa pertama di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan JDT mendahului 4-0. Sampai itu pertukaran dilakukan oleh Sabah. Jadi Mafri Balang dibawa masuk. Lagi pemain pertahanan. Mafri Balang masuk di 10 minit yang terakhir ini menggantikan Rawinson Batwil yang mengalami kecederaan.
Seorang lagi pemain Sabah mengalami kecederaan. Mareng Bacok, pemain yang dia masuk di awal separuh masa yang kedua. Kawanan masuki minit yang ke-80 ketika ini. Kedudukan masih lagi Sabah 1, Selangor 1. Akan cari Brandon Gunn. Tak berjaya lepas. Ini Bushaning. Mafi Balang cuba dipersalahkan kerana menjatuhkan Brandon Gunn patas diambil. Tentara rendah peluang Ifidayo. Tading cuba lakukan Ifidayo. Cantik. Mudah untuk menaskan Wan Azrai. 2 gol ketika ini Selangor mendahului dan kedua-duanya dihasilkan oleh Ifidayo untuk jaringan kelima pribadinya musim ini. Satu kedudukan yang cukup baik untuk Selangor mengejutkan Sabah di Stadium Likas. Ya, di sini kita lihat bagaimana antara yang dilakukan oleh Sazwan Zainal sebentar tadi, dan di sini kita lihat bagaimana juga Ifidayo cuba membuat turning yang begitu baik, menewaskan Wan Azrai, dan saya rasa ini adalah gol yang begitu baik dilakukan oleh Ifidayo. Beliau begitu tenang untuk menyempurnakan pergerakan yang beliau lakukan tadi dan menghasilkan gol kedua pasukan Selangor pada perlawanan malam ini. Ifidayo tidak beraksi sewaktu Selangor terikat 0-0 menentang PJ City, dan ketika ini dia beraksi untuk Selangor menentang Sabah dan terus mempamerkan kualiti yang dimilikinya dengan 2 gol dihasilkannya di separuh masa yang kedua. Untuk kedudukan ketika ini sudah pun berubah. Sabah ketinggalan 1-2 kepada Selangor. Kedua-duanya dihasilkan, jaringan dihasilkan oleh Ifidayo. Dan kemas antara dari Azizan. Wanzek Aikal dirampas. Ini Chitembi. Terang jauh dari Chitembi, cuba mencari Paunovic. Dennis Bushaning sebenarnya, namun tumbukan daripada Khairul Azan hampir-hampir membawa padah. Mujur menjadi dikeluarkan oleh pertahanan Selangor. Minit yang terakhir, satu kelebihan yang cukup baik dimiliki oleh Selangor ketika ini. Sedikit kealpaan sebenarnya di benteng pertahanan Sabah terus dimanfaatkan oleh Selangor. Syazwan untuk Ifidayo. Cuba dikejar di situ oleh Pak Teso. Dari Ifidayo ke tengah. Dari Sandro tidak menjadi, dipintang oleh Chitembi. Brandon cuba menghalang. Masih lagi Sabah mengawal permainan ketika ini. Mareng berpusing di situ mencari rakan. Turun ke bawah sedikit. Mafli Balang untuk Pak Tesu. Sabah tidak pilihan perlu melakukan serangan yang berkesan dalam 8 minit, 7 minit terakhir ini. Namun dipintas pula oleh Wanzek sebentar tadi. Ini Wanzek merencana serangan untuk Selangor. Sandro. Cuba mempelankan sedikit tempo permainan. Jadi dikawal oleh Novik, sepakan percuma untuk Sabah. Kalau kita lihat pasukan Sabah, mereka kekurangan idea untuk mereka membuat gerakan di bahagian attacking third, dan saya rasa ini perlu pemain-pemain Sabah perlu lebih bangkit untuk membuat gerakan kerana mereka memerlukan 1 gol untuk mendapatkan keputusan seri pada perlawanan malam ini khususnya. Dan kalau kita lihat pasukan Selangor, mereka masih lagi mengasak bahagian kubu pertahanan pasukan Sabah. Mereka bertukar-tukar hantaran, memulihkan banyak pergerakan yang dilakukan oleh Wan Z dan juga Sazwan Zainal. Dipersalahkan di situ Sazwan Zainal. Jangan dilakukannya kata Chitembi, terus dilayangkan kad kuning.
Dari Syazwan, dia perlu lebih berhati-hati. Ini kad kuning keduanya musim ini. Dari Mafri Balang, tandukan cuba dilakukan, menjadi keluarkan oleh Alim. Sabah masih lagi mengatur gerak. Azizan pada Citembi. Baik kalau dari Citembi, namun Syahmi Safari sekali lagi berjaya melakukan hadangan dengan baik. Azwan mengalami sedikit kecederaan mungkin akibat pelanggaran sebentar tadi. Ya, mungkin dengan pembukaan padang memulihkan pemain-pemain pasukan Selangor, khususnya sahaja kalau kita lihat beliau cuba memegang hamstring beliau kerana dalam keadaan padang basah ini mungkin boleh berlakunya kecederaan hamstring, khususnya kerana pembukaan padang tidaklah begitu baik, khususnya untuk mereka melakukan sprinting dan juga melakukan sesuatu yang membolehkan mereka lebih pantas untuk ke hadapan. Putaran ke dalam untuk Selangor. Minit yang terakhir. Dan kedudukan ini pastinya akan memberikan Selangor lonjak ke kedudukan ketiga sekurang-kurangnya, memintas perak. Abdullah Silva. Putaran ke dalam untuk Selangor. Kali ini kesempatan penjuru untuk Selangor di penghujung separuh masa yang kedua. Banyak yang dilakukan ketika ini. Sandro cuba bermain di hujung pada kedalam kosong berhati dari Sandro, tolakannya berjaya dihalang oleh Pak Teso. Bola masih lagi dalam kedudukan yang berbahaya untuk Sabah. Mafri Balang berjaya melakukan clearance namun terlalu jauh untuk Paunovic. Brandon Gunn. Selangor masih lagi terus mengasak. Prabhakaran. Alim dan juga Syahmi buka di sebelah kanan untuk Sandro. Tidak berjaya melepasi Zubir. Banyak ada pertukaran yang akan dilakukan. Sean Sevarash dibawa masuk. Ya, di sini kita melihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Sandro sebentar tadi. Beliau berjaya melepasi dua pemain pertahanan pasukan Sabah dan hantaran beliau untuk mencari Fadayo berjaya ditanduk keluar oleh pemain pasukan Sabah sebentar tadi. Jadi pertukaran yang ketiga dilakukan oleh Selangor. Sean Sevarash dibawa masuk untuk menggantikan Fidayo. Dalam baiki lebih kurang 3 minit permainan ini.